Sejarah dan kita. 1. Kita menyambut dengan meriah Hari Kebangsaan _Hari Kemerdekaan pada setiap 31 Ogos sebagai tanda bersyukur dan bangga kepada negara. 2. Hari Kebangsaan juga dirayakan sebagai tanda terima kasih kepada pejuang-pejuang negara yang telah berjuang membebaskan negara daripada penjajah. 3. Kita akan lebih menyayangi dan menghargai negara jika kita memahami negara kita. 4. Berbagai-bagai kemajuan di sektor pertanian, pendidikan dan industri telah kita kecapi selepas memperkukuhkan lagi azam kita untuk mempertahankan kedaulatan negara yang tercinta ini. Bendera Malaysia mula dikenali sebagai Jalur Gemilang pada sambutan Hari Kemerdekaan Negara yang ke-40 pada 31 Ogos 1997. Pengertian sejarah. 1. Ahli sejarah dan sejarawan memberikan takrifan yang berlainan bagi istilah sejarah. Penulis-penulis sejarah awal tentang sejarah negara kita ialah Tun Sri Lanang, Sejarah Melayu, Raja Ali Haji Tufat Al-Nafis dan Abdul Hadi Hassan, Sejarah Alam Melayu. Pengertian sejarah. 2. Sejarah ialah peristiwa silam yang bermakna yang telah berlaku dan dapat memberi iktibar kepada kehidupan manusia. 3. Ibn Khaldun menyatakan sejarah membicarakan tentang masyarakat manusia, peradaban manusia, perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat. 4. Menurut Herodotus, sejarah ialah penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab musabab tindakan tersebut. 5. Muhammad Yusuf Ibrahim menyatakan sejarah ialah catatan ataupun rekod tentang sesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu masa yang lalu. 6. Dalam bahasa Arab, syajaratun bermaksud pokok atau salasilah keturunan dan asal-usul. 7. Tawarikh pula bermaksud tarikh. 8. Secara umumnya, sejarah adalah penyelidikan oleh para sejarawan terhadap perkara yang telah berlalu. Hasil penyelidikan dan kajian itu disimpan dalam bentuk penulisan, foto, filem, dan sebagainya. Ciri-ciri sejarah. 1. Ciri-ciri sejarah adalah bantuan kepada pelajar merekonstruksi peristiwa yang telah lalu. 2. Melalui rekonstruksi, gambaran tentang sesuatu peristiwa lalu dapat dibentuk dengan mengumpulkan dan menjalinkan maklumat yang diperoleh daripada ciri-ciri sejarah. 3. Ciri-ciri sejarah ini ialah seperti di bawah. Fakta yang tepat dan benar. 1. Peristiwa, tempat, tokoh dan tarikh yang dapat dibuktikan kebenarannya dipanggil maklumat atau fakta sejarah. 2. Fakta sejarah tiada sebarang rekaan atau penukuk tambahan. 3. Contoh fakta yang tepat dan benar ialah pengisytiharan Putrajaya sebagai wilayah persekutuan. Penting dan bermakna. 1. Peristiwa bersejarah amatlah bermakna oleh sebab peristiwa ini, seperti kemerdekaan Malaysia, memberi kesan kepada semua lapisan masyarakat. 2. Bagi seseorang pelajar, tarikh kelahiran, tarikh mula bersekolah dan tarikh menerima kad pengenalan adalah antara peristiwa yang bermakna. 3. Kita juga perlu mengambil tahu tentang peristiwa yang dianggap bermakna dan sentiasa diingati oleh ahli keluarga. Contohnya ialah tarikh perkahwinan ibu bapa kita. Sebab dan akibat. 1. Sejarah adalah disiplin ilmu yang berkembang untuk mencari kebenaran tentang peristiwa masa lalu. 2. Formula untuk mencari dan mengetahui sebab dan akibat sesuatu peristiwa adalah pendedahan kepada persoalan apa, siapa, bila, di mana, mengapa dan bagaimana. Gambar ini ialah teks pemasyuran Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. 3. Melalui persoalan-persoalan ini, para pengkaji akan dapat membuktikan kesahihan fakta melalui pelbagai sumber. Sebagai contoh, kewujudan masyarakat berbilang kaum di negara kita. 4. Sebelum kedatangan British, bangsa Melayu ialah bangsa yang terbesar di tanah Melayu. 5. Selepas kedatangan British, ramai pekerja dari China dan India dibawa.
Masuk ke tanah Melayu. 6. Kesan daripada peristiwa ini adalah kewujudan masyarakat berbilang kaum di negara ini yang mempunyai budaya dan amalan yang tersendiri. Sumber sejarah. 1. Penulisan sejarah bersumberkan penyelidikan dari bahan-bahan sejarah Seperti artifak, fosil, dokumen, peta, manuskrip dan sumber lisan. 2. Sumber sejarah memberikan maklumat dan bukti yang benar tentang sesuatu peristiwa. 3. Dua sumber sejarah penting ialah A. Sumber pertama garis miring primer. B. Sumber kedua garis miring sekunder. Sumber pertama. 1. Sumber pertama atau sumber primer ialah bahan-bahan dalam bentuk kertas, fosil, artifak dan lisan. 2. Sumber ini belum diolah dan dicetak. Sumber ini bersifat asli dan belum ditafsirkan. 3. Contoh, fail rasmi jabatan, surat peribadi, diari, manuskrip yang belum dicetak dan batu bersurat. Sumber kedua. 1. Bahan-bahan yang dikaji melalui bacaan bahan bertulis disebut sumber kedua. 2. Sumber kedua ditulis oleh sejarawan dan para pengkaji sejarah. 3. Sumber kedua merupakan bahan yang telah diolah, dicetak dan disebarkan kepada umum. 4. Contoh sumber kedua ialah buku, majalah, jurnal dan ensiklopedia, akhbar, risalah dan laporan tahunan jabatan. Kaedah pengkajian sejarah. 1. Pengkajian sejarah untuk mendapatkan sumber dilakukan dengan 3 kaedah iaitu A. Kaedah lisan, B. Kaedah bertulis, C. Kaedah arkeologi. Kaedah lisan. 1. Para sejarawan memperoleh maklumat-maklumat sejarah melalui temu bual atau ucapan yang disampaikan secara lisan, biasanya dibuat oleh seorang tokoh. 2. Maklumat yang diperoleh terus daripada tokoh melalui penceritaan, perbualan dan ucapan dikenali sebagai kaedah lisan. Gambar ini ialah salah satu kaedah lisan yang diketahui, penglipu lara. 3. Sumber sejarah lisan berkait rapat dengan tradisi sastera rakyat seperti mitos, legenda dan puisi. Perkembangan pesat era teknologi maklumat kini turut mempengaruhi kaedah mendapatkan sumber sejarah. Pelbagai peralatan moden seperti internet, cakra padat dan pita rakaman digunakan. Kaedah ini dikenal sebagai kaedah pandang dengar. 4. Sumber lisan biasanya ditokok tambah dengan mitos, dongeng atau legenda menyebabkan sejarawan yang mengguna sumber ini biasanya akan mentafsir dan membuat pertandingan fakta-fakta untuk mendapatkan kebenaran maklumat itu. Kaedah bertulis. 1. Kaedah bertulis ialah kaedah memperoleh sumber-sumber daripada catatan yang ditulis atau dipahat pada batu, dinding gua, kulit kayu, daun kayu, logam, gading dan kertas. 2. Catatan-catatan berbentuk tulisan atau lakaran ini dapat membantu pengkaji-pengkaji mengetahui maklumat mengenai sesuatu perkara, peristiwa, personaliti, kejadian, perundangan dan adat resam. Gambar ini ialah batu bersurat Terengganu. Batu bersurat dijumpai di Kuala Berang, Terengganu. Tarikh hijrah yang tercatat pada batu bersurat itu bersamaan dengan tahun 1303 Masihi. Tulisan dalam bahasa Melayu kuno yang terdapat pada batu bersurat ini menceritakan tentang perintah Raja Mandulika kepada rakyatnya supaya mematuhi hukum agama Islam. Ini membuktikan bahawa agama Islam sudah lama bertapak di semenanjung Malaysia. Kaedah arkeologi. 1. Kaedah mendapatkan maklumat berasaskan kajian saintifik dikenali sebagai kaedah arkeologi. 2. Ahli arkeologi mendapatkan sumber daripada bahan-bahan tinggalan sejarah yang ditemui semasa proses gali cari. 3. Kaedah arkeologi membolehkan ketepatan usia bahan-bahan tinggalan sejarah seperti fosil, binaan daripada batu, peralatan daripada logam, tembikar dan kulit siput disahihkan melalui kajian saintifik seperti pentarikan radiokarbon.
4. Kaedah arkeologi membolehkan ketepatan usia bahan-bahan tinggalan sejarah seperti fosil, binaan daripada batu, peralatan daripada logam, tembikar dan kulit siput disahihkan melalui kajian saintifik seperti pentarikan radiokarbon. 5. Pengkaji dan sejarawan mentafsirkan fakta yang diperoleh berasaskan sumber sejarah dan kaedah pengkajian sejarah. Gambar ini ialah kerja mencari gali dilakukan oleh ahli-ahli arkeologi. Pentafsiran sejarah. 1. Tafsiran sejarah boleh menjadikan sesuatu peristiwa itu bermakna, berfaedah atau sebaliknya. 2. Sejarah akan menjadi kaku dan tidak berguna jika tidak ditafsir oleh pengkaji. 3. Tafsiran sesuatu peristiwa sejarah yang sama mungkin berbeza antara ahli-ahli sejarah. 4. Sebagai contoh, ada pengkaji sejarah menganggap peristiwa Residen Inggeris di Perak, JWW Beach dibunuh, berpunca daripada pengenalan sistem pencukaian barat. 5. Pengkaji-pengkaji lain pula mengatakan beliau dibunuh atas sebab mengambil alih kuasa pembesar dan Sultan Perak. 6. Pandangan yang berbeza menyebabkan tafsiran sejarah yang berlainan. 7. Sebagai contoh, sejarawan barat menyatakan bahawa kedatangan Inggeris ke tanah Melayu kerana faktor kemanusiaan. 8. Kedatangan mereka adalah untuk membantu tanah Melayu mententeramkan kacau bilau dan perang saudara yang meletus. 9. Sebaliknya, pendapat para pengkaji lain menyatakan kedatangan Inggeris adalah kerana ingin membulut kekayaan yang terdapat di tanah Melayu. 10. Hal yang sama juga berlaku dengan peristiwa perjuangan Dato' Bahaman, Mat Kilau, Mat Saleh dan Dato' Maharaja Lela menentang British. 11. Pengkaji tempatan mentafsirkan mereka sebagai pejuang tanah air, manakala pengkaji barat mentafsirkan mereka sebagai pemberontak. 12. Sehubungan dengan itu pengkaji perlu jujur dan bertanggungjawab dalam menyelidik, menilai dan membuat tafsiran tentang sesuatu peristiwa sejarah agar masyarakat mendapat maklumat yang tepat dan benar tentang sesuatu peristiwa sejarah itu. Kepentingan sejarah. 1. Setiap warga negara perlu memahami dan menghiti sejarah. 2. Pemahaman dan penghayatan sejarah ini akan melahirkan rasa bangga kita kerana menjadi warga negara-negara ini. 3. Rasa bertanggungjawab untuk mempertahankan negara dapat dilahirkan dengan adanya perasaan bangga ini. Tujuan mempelajari sejarah. 1. Tujuan mempelajari sejarah adalah untuk mengetahui tentang sebab musabab sesuatu peristiwa itu berlaku, bila, mengapa, bagaimana dan apakah kesan peristiwa tersebut kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara. 2. Contohnya, bagaimana negara kita memperoleh kemerdekaan pada tahun 1957. Kemerdekaan itu diperoleh melalui rundingan dan permuafakatan murni semua pihak. Gambar ini ialah rombongan merdeka ke London. 3. Setiap warga negara terutamanya generasi muda haruslah mempertahankan kemerdekaan negara kerana kemerdekaan mendatangkan kemakmuran kepada negara. 4. Jadilah warga negara yang baik dan berjati diri supaya matlamat menjadikan negara maju menjelang 2020 akan tercapai. Faedah mempelajari sejarah. 1. Sejarah boleh menjadi panduan dan memberi iktibar pada masa ini dan masa akan datang. 2. Peristiwa sejarah dapat memberi pengajaran dan panduan untuk membaiki sebarang kesilapan dan kesalahan yang telah dilakukan. Orang-orang Cina dipercayai telah membuat kertas untuk menulis sejak tahun 1900 dahulu. Manakala orang Mesir turut menggunakan rumput papirus untuk membuat kertas pada abad ke-8. 3. Kita harus belajar dari sejarah tentang kejayaan bangsa dan negara kita sebagai perangsang untuk terus berjaya. 4. Kita perlu menjadikan kejayaan pemimpin negara mengisi kemerdekaan dengan rancangan pembangunan sebagai pemangkin bagi kita untuk berjaya. 5. Tanpa sejarah, peristiwa zaman keagungan dahulu boleh lenyap begitu sahaja. 6. Kita akan mempelajari jati diri dan identiti kaum dengan mempelajari sejarah.
7. Sekiranya kita tidak mengetahui asal-usul atau sejarah diri, keluarga, masyarakat, dan negara sehingga hilangnya nilai jati diri dan perpaduan, tidak mustahil peristiwa pahit yang lalu akan berulang. Faedah mempelajari sejarah. Memberi pengajaran dan panduan untuk membaiki sebarang kesilapan dan kesalahan kita. Membantu kita mengenal diri kita sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk mengetahui tentang jati diri dan identiti sesuatu kaum. Dijadikan iktibar dan pengajaran sebagai panduan masa kini. Memupuk semangat patriotisme. Membantu kita menghargai dan memelihara kemerdekaan dan kedaulatan negara kita. Berikut adalah penulis sejarah yang telah menulis tentang sejarah negara. I. Raja Haji. 2. Tun Sri Lanang. 3. Abdul Hadi Hassan. 4. Harun Aminur Rashid. Jawapan ialah kedua dan 3.